Bella saudara, konsep perniagaan barangan terpakai bukan sesuatu yang asing. Buktinya di luar negara, syarikat barangan terpakai terkemuka seperti Salvation Army dan Oxfam cukup terkenal dan mampu menjana keuntungan yang berlipat kali ganda. Di dalam negara, syarikat tempatan Buy Sell Trade atau lebih dikenali sebagai BST merupakan pilihan utama buat mereka yang gemar mencari dan membeli barangan tersebut. Laporan lanjut bersama wartawan kami Syahrul Nizam Ismail dan jurukamera Kathir. Dalam keadaan suasana ekonomi yang kurang memberangsangkan ini, barangan terpakai mungkin alternatif bijak bagi memastikan perbelanjaan kekal berhemat. Maka tidak hairanlah jika kedai-kedai barangan terpakai muncul menawarkan perkhidmatan. Tidak ketinggalan di Malaysia, terdapat sebuah kedai menjual barangan terpakai iaitu Buy Sell Trade atau BST yang beroperasi sejak 2005. Ia diusahakan oleh Jahir Janggi bersama-sama rakan kongsinya dengan menggunakan modal yang agak besar pada awal penubuhan. Okey, permulaannya modalnya memang besarlah. Kira beratus ribu jugalah. Di mana permulaannya kita tak ada barang, kita sewa kedai, kita ada staff, so kita terpaksa beli barang dulu. Sebelum kita buka kita kena ada barang di kedai, tak boleh kosong. Jadi untuk renovation pun 100,000 ke atas kan, barang pun kena beratus ribu. Jadi kira agak besarlah. So bila masuk kedai kedua, ketiga, so dia punya kos tu akan berkurangan. Disebabkan kita ada expertise, kita ada barang boleh pindah ke kedai yang seterusnya, dan kita akan cuba beli barang-barang yang second hand untuk set up kedai. Jadi akan berkurangan lah, macam tu lah. Kini BST mempunyai 6 buah cawangan di Lembah Kelang dan memberi saingan hebat kepada syarikat perniagaan barangan terpakai antarabangsa yang turut menjalankan perniagaan mereka di negara ini. Antara faktor utama syarikat ini menjadi tumpuan pembeli kerana kondisi barangan yang masih elok serta boleh lagi berfungsi. Di samping itu, harga penawarannya cukup murah iaitu dalam lingkungan penjimatan daripada 30 hingga 80% daripada barangan baharu di pasaran. Antara barangan yang dijual di sini merangkumi kelengkapan rumah seperti peralatan elektrik, permainan kanak-kanak, gadget elektronik dan juga peralatan sukan. Dalam memastikan segala urusan jual beli tidak meragukan, terdapat beberapa syarat tertentu yang ditetapkan oleh pengurusan BST kepada sesiapa yang ingin menjual barangan terpakai mereka. So, polisi membeli barang ni, kita akan, seperti customer A datang menjual barang kamera. Jadi kita akan make sure dia barang dia complete. Kita akan tanya beberapa soalan supaya kita nak menentukan yang barang tu barang kepunyaan dia. Jadi bila dia boleh jawab soalan-soalan kita dan kita rasa dia okey, kalau dia ada resit lagi bagus, dari situ kita akan membeli barang dia lah. So masa-masa kami membeli barang dia tu, dia ada prosedur lain pula. Kita ada satu dokumen kita panggil dia buy docket, di mana kita akan ambil IC dia, nama dia, handphone number dia, dengan kita akan masukkan nama-nama benda yang kami beli tu, serial number apa semua, dan masuk dalam sistem. Dan satu kopi kita ambil, satu kopi untuk dia, untuk transaksi itulah. Lepas tu barang-barang tu kita akan bersihkan, elokkan semua. Tapi kita akan beli dalam keadaan yang baiklah. Yang rosak kita tak belilah, sebab kadang-kadang cost repair ni pun terlampau mahal. Jadi kita beli dan kita akan letak di bahagian retail untuk jual kepada customer lah. Dan selalunya kita akan jual, harga ni dia depend on demand lah. Dia harga ni dia tak menentu lah. Macam tu lah. Kini, setelah 11 tahun menjalankan perniagaan, Jahir berbangga kerana usahanya mengembangkan jenama BST, menerima sambutan menggalakkan daripada penggemar barangan terpakai. Berdasarkan kajiannya sendiri, hampir 60 hingga 100 orang pelanggan berkunjung ke setiap cawangannya dalam masa sehari dan bilangannya terus meningkat, terutamanya pada hujung minggu. Walaupun mencatatkan graf jualan memberangsangkan, namun terdapat pelbagai cabaran lain yang dihadapi oleh BST dalam menguruskan perniagaan mereka. Cabaran tu, pada mulanya tu, cabaran tu taklah begitu ketara sangatlah. Tapi selepas beberapa tahun tu, di mana ada internet, seperti penjualan dalam internet, baru, second hand, and then lepas tu banyak kedai-kedai yang kecil-kecil dah mula buka kedai second hand, car boot sale, pasar karat, individu.
So jadi bisnes tu dia dah semakin kurang sikit lah sebab terlampau banyak. Itu salah satu cabaran lah. Menjual dan membeli barangan terpakai bukanlah satu konsep baharu, bahkan telah diamalkan secara meluas di negara-negara maju di seluruh dunia. Ini kerana selain daripada harganya yang murah, tahap kualiti barangan terpakai cukup tinggi di samping mempunyai nilai sentimental tersendiri. Secara tidak langsung, ia dapat memupuk kesedaran rakyat supaya berbelanja secara cermat dan mengelakkan pembaziran daripada membeli barang-barang baharu. Sedangkan barangan terpakai boleh memberikan perkhidmatan yang sama namun dengan harga yang lebih murah.